Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in. Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in boleh muka surat, boleh buka muka surat 104. Satu kosong empat. Nifas yang berselang-seli dengan naqab. Apabila darah nifas keluar secara berselang-seli dengan naqab. Naqab ni maksudnya waktu tak ada darah lah. Naqab ni maksudnya waktu kering. Bila tak ada darah, istilah yang kita panggil adalah naqab. Nifas tu datang berselang-seli. Berselang-seli dengan naqab. Maknanya mula-mula ada, lepas tu tak ada, lepas tu ada balik. Itu istilah dia panggil berselang-seli dengan naqab. Sama seperti kaedah yang digunakan ketika haid, iaitu hendaklah diperlakukan seperti wanita yang suci, seperti wajib mandi hadas dan solat ketika ketiadaan darah. Ketika ketiadaan darah. Jadi kita dapat faham kat sini, kaedah yang kita guna ketika haid, kaedah tu sama digunakan ketika nifas. Sama. Maksudnya, jika dalam masalah haid, haid keluar, kemudian berhenti, naqab, kemudian darah keluar balik, maka ketika tak ada darah tu, wajib mandi, wajib solat, wajib puasa, boleh baca Quran dan sebagainya. Ketika darah keluar balik, dalam masalah haid ni, darah keluar balik, yang mana keluar balik tu belum
mencapai sebanyak-banyak haid iaitu 15 hari, maka jika keluar balik darah, maka yang keluar balik itu adalah haid, sambungan daripada sebelum tu. Jadi, dan jika berhenti balik, maka wajib mandi balik. Itu kaedah haid yang mesti dikhatam sebelum masuk bab nifas ni. Kita 104 ni kan. Jadi apabila darah yang keluar ketika nifas kemudian berhenti, maka wajib mandi. Apabila darah keluar balik, jika masih lagi dalam tempoh sebanyak-banyak nifas, maka darah yang keluar balik itu adalah sambungan nifas yang sebelum. Sama kaedahnya. Yeah. Jadi ketika tak ada darah tu, darah berhenti, wajib mandi dan wajib diperlakukan seperti wanita suci. Jika darah nifas kembali keluar balik. Tadi darah keluar, nifas keluar, berhenti, keluar balik. Ianya menjadi penghalang, mani' untuk melakukan ibadah yang dilarang ketika berhadas besar. Jadi kalau kita faham dalam masalah haid, mudah je nak faham dalam masalah nifas. Cuma tukar haid sebanyak-banyak 15 kepada nifas sebanyak-banyak 60 hari. Itu aja. Begitulah seterusnya sehingga berlalu 60 hari, 60 malam. Jadi maknanya, jika darah tu keluar, darah nifas tu keluar, katalah sehari keluar. Sehari je darah nifas tu keluar. Kemudian berhenti, wajib mandi. Kemudian selang beberapa hari, 2-3 hari, darah keluar balik. Itu adalah sambungan nifas daripada yang sebelum. Okey, samalah kaedahnya dengan haid. Perlu diberi perhatian bahawa jika suci di antara dua darah tidak sampai 15 hari 15 malam ataupun 360 jam, suci di antara dua darah dalam masalah nifas ni, yang masih dalam tempoh sebanyak-banyak nifas, maka darah yang kembali masih dihukumkan nifas tanpa khilaf. Manakala waktu naqa', waktu yang tak ada darah, sela-sela ketika ketiadaan darah itu, ada dua pendapat, sama seperti masalah suci yang berselang-seli dengan haid. Jadi sebenarnya kalau faham masalah haid, fahamlah masalah nifas ni. Jadi maka jika darah yang berhenti, darah yang tak ada tu, darah berhenti tu, dalam masalah nifas, jika darah berhenti tu tak sampai 360 jam, tak sampai, dan keluar balik, yang keluar balik tu masih lagi dalam 60 hari 60 malam, maka yang keluar balik itu adalah nifas. Nifas juga. Baik, mari kita tengok, kita tulis sikit. Baik, tengok whiteboard. Okey. Tengok whiteboard Kita tengok darah yang berhenti dan keluar balik, yang mana darah yang berhenti tu tak sampai 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar balik tu adalah nifas. Nifas juga. Okey. Kita tulis secara mudah-mudah lah kan. 1 sampai 10 nifas. 11 sampai 20 berhenti. Istilah saya panggil naqa', berhenti. 21 sampai 30 keluar darah. Saya tulis darah dulu. Darah dulu. Jadi 1 sampai 10 setelah melahirkan 10 hari nifas lah. Nifas lah kat sini. Naqa' ni tak ada darah. Maka hari yang ke-11
Mandi solat lah. Bila sebut mandi solat, puasa kalau bulan Ramadan, masuk masjid kalau tak ada masalah lah, dah kering kan. Kemudian baca Quran, kemudian berjimat, semua tak ada masalah kerana tak ada darah. Kemudian datang balik darah, darah datang balik, masalahnya hari ke-21 ni, apakah status darah ini? Nak tahu status ni darah apa ke tidak, yang pertama tengok adakah dia masih lagi berada dalam 60 hari. Ya, dia masih lagi belum mencecah 60 hari, iaitu sebanyak-banyak nifas, belum lagi. Baru hari 21 kan. Dan tengok pula nakak ataupun suci kat sini, ataupun suci ataupun kering kat sini, tak ada darah kat sini, berapa hari? Tengok kat sini berapa hari. Jika 15 hari ataupun 360 jam, samalah tu, ke bawah, maka darah yang keluar balik ni adalah nifas. Jika lebih, darah yang keluar balik tu adalah haid, yang kita akan bahas nanti. Jadi sekarang ni, hari yang ke-11 sampai 21, sampai 20, cuma 10 hari. 10 hari saja. 10 hari kurang 15 hari. 10 hari kurang daripada 360 jam. Kurang. Maka yang keluar balik ni adalah nifas. Nifas juga. Sebagai sambungan daripada darah yang pertama, nifas yang pertama tu. Jadi, status dia adalah nifas. Okey. Statusnya adalah nifas. Jadi, secara automatik, mandi dia tak sah, solat dia tak sah, puasa dia tak sah, masuk masjid tak apalah, benda dah lepas. Baca Quran dia pun tak adalah, benda dah lepas. Jimat pun benda dah lepas, tak ada apa-apalah. Jadi, dia tak perlu qada solat. Dia perlu qada mandi. Dia kena qada mandi bila dah kering nanti. Dia perlu qada puasa nanti, bila dah kering nantilah. Okey, sikit setakat tu dulu. Kita baca lagi seterusnya. Ni perlu diberi perhatian bahawa jika suci di antara dua darah tidak sampai 15 hari 15 malam, 360 jam, yang masih dalam tempoh sebanyak-banyak nifas, maka darah yang kembali, yang keluar balik, masih dihukum nifas tanpa khilaf. Okey. Manakala nakak, manakala waktu nakak, sela-sela ketika ketiadaan darah itu, ada dua pendapat. Yang saya tulis tadi, ini pendapat yang pertama lah, pendapat yang masyhur, ini yang mu'tamad. Ini yang mu'tamad. Tapi sebenarnya dia ada dua pendapat. Kita akan bahas nanti dulu, lepas ni. Seperti masalah suci berselang-seli dengan haid juga. Okey, yang pertama, ibadah yang dilakukan pada waktu nakak tidak sah. Dan hanya puasa yang wajib diqada. Ini adalah pendapat yang masyhur dan mu'tamad, yang namanya qaul as-sahbi. Samalah macam haid juga. Ni namanya qaul tu pendapat lah. Qaul sahbi. Ini juga pendapat yang mu'tamad. Inilah mu'tamad. Ini kita nak pakai lah. Cuma boleh juga pakai pendapat yang kedua sekejap lagi. Jadi, di antara tu, nakak tu, apa yang dia mandi tak sah, dia solat tak sah, puasa tak sah, masuk masjid, baca Quran, semua tak sah. Okay. Cuma yang qada hanya puasa sahaja wajib qada. Puasa saja. Kalau dia puasa dalam masa 10 hari tu. Katalah bulan Ramadan kan. Okay. Pendapat yang kedua pula.
Pendapat yang kedua, dalam mazhab Syafi'i dikenali dengan nama qaul al-laqti atau qaul at-talfiq, iaitu naqa' waktu kering tadi antara nifas dan suci. Waktu kering antara nifas dan suci. Waktu kering di antara darah nifas adalah suci. Waktu kering di antara dua nifas adalah suci. Ibadah yang dilakukan pada tempoh itu sah seperti solat, puasa, tawaf. Okey, stop kat situ dulu. Jadi, kita tengok ni qaul as-sahti, qaul al-laqti pula. Sama, kita buat contoh yang sama. 10 hari nifas, 10 hari naqa' suci, 10 hari darah. Darah tu maksud kita dah tahulah nifas lah. Nifas juga. Okey. Pada hari yang ke 11 mandi, solat, sama juga, puasa, baca Quran, masuk masjid, jima. Semua boleh buat. Sama juga. Okey. Dan pada hari yang ke-21 keluar balik darah, maka rupanya nifas tu masih lagi bersambung hingga hari ke-30. Okey. Jadi, qaul as-sahbi semua tak sah. Mandi tak sah, solat tak sah, puasa tak sah, masuk masjid tak apalah, baca Quran dah lepas tak apalah. Cuma yang pentingnya mandi, solat, puasa semua tak sah. Tak sah. Tapi cuma kena qada puasa saja. Pada qaul al-laqti at-talfiq, mandi dia sah. Sah mandi. Solat sah, puasa sah. Baca Quran pun istilah tak adalah sah, maksudnya tak ada masalah. Masuk masjid pun tak ada masalah, jimat tak ada masalah lah. Kita tak panggil lah sah kan. Jadi apa kesan dia? Kesan dia okey, sekejap pada qaul as-sahbi, hari ke-21 ni adalah darah nifas, dan hari ke-30, katalah hari ke-30 darah nifas yang keluar balik pada qaul as-sahbi ni keluar balik. Hari ke-30 dia berhenti hari ke-30, stop kat sini. Maka wajib mandi lah. Wajib mandi, wajib solat, wajib puasa semualah, puasa balik. Cuma dia cuma kena qada puasa saja. Sembahyang tak perlu buat apa, mandi pun kena qada, puasa pun kena qada. Maksud mandi kena qada tu mandi balik hari ke-30 sebab darah dah berhenti. Mandi yang kedua. Dan puasa kena qada. Okey? Sebab dia puasa hari 11 sampai hari ke-20 ni 10 hari dia puasa kena qada. Sebab tak sah kan? Qaul as-sahbi, muktamad ni. Kalau dalam masalah ni pada hari ke-30 darah berhenti, dia wajib qada mandi ni dia wajib qada juga. Mandi wajib, istilah dia panggil qada lah, ataupun mandi balik. Mandi balik lah. Mandi wajib balik, mandi. Solat dia wajib solat lah. Solat apa? Solat yang pada hari yang ke-30 tu lah, dah kering wajib solat. Puasa, kalau bulan Ramadan dia wajiblah puasa. Cuma dia tak perlu qada puasa. Tak perlu qada. 10 hari yang dia puasa semua sah. Sah puasa dia. Bezanya tu je lah. Dia panggil qaul al-laqti. Jadi bezanya tak banyak. Bezanya dalam qaul as-sahbi, mandi dia wajib mandi balik hari ke-30 sebab berhenti balik. Berhenti dah. Solat dia wajib solat pada hari ke-30, tapi solat yang dia buat pada hari 10 sampai hari ke-20 dia tak perlu ganti. Puasa dia perlu qada. Pada qaul al-laqti, mandi tetap wajib mandi juga. Solat pada hari ke-30 memang wajib, darah tak ada.
solat yang dilakukan pada hari ke-11 sampai hari ke-20 ni sah. Tak perlu buat apa-apa pun. Puasa tak perlu perlu puasa lah kalau bulan Ramadan pada hari ke-30 ni. Cuma puasa dia tak perlu qada. Itu je beza. Jadi maknanya ada orang sukalah qaul al-laqti ni sebab tak perlu qada puasa. Bab lain tak apa. Bab puasalah. Jadi pendapat mu'tamad adalah qaul as-sahbi yang susah tu, yang kena qada tu. Macam mana pun harus beramal dengan pendapat al-laqti. Harus beramal. Kalau nak beramal tu harus diharuskan. Kerana kedua-duanya mazhab Syafi'i. Bukan mazhab lain-lain pun, dua-dua mazhab Syafi'i. Lainlah mazhab lain-lain kan. Mazhab tu mazhab Hanbali ni tak sama-sama mazhab Syafi'i. Qaul yang pertama, qaul as-sahbi pun mazhab Syafi'i, laqti pun mazhab Syafi'i. Jadi nak beramal boleh. Cuma maksud beramal tu adalah cuma sama ada qada atau tak qada puasa je. Itu saja. Okey. Dengan syarat ianya berlaku dalam keadaan suci dan telah melakukan mandi hadas besar. Dengan syarat dalam masalah solat, maka solatnya dalam qaul al-laqti ni sah solat dia. Walaupun darah keluar balik pada hari yang ke-21, sah. Nak kata sah, dia mesti mandi, wajib dululah mandi. Kalau dia mandi baru sah, kalau dia tak mandi tak sah lah juga dalam masalah solat. Dalam masalah baca Quran, sah. Dengan syarat dia kena mandilah juga hari ke-11 tu. Masuk masjid, istilah kita panggil sah. Masuk masjid, tak berdosa. Dengan syarat dia kena mandi dulu. Jimat dia sah, tak ada lagi jimat sah. Cuma tak ada masalah lah. Kerana dengan syarat dia kena mandi. Dalil masuk mandi ini adalah, mandi hadas besar adalah dalam masalah puasa je. Dalam masalah solat je sebenarnya. Masalah puasa tak wajib mandi. Tak wajib. Jika katakanlah dia tak mandi wajib pada hari yang ke-11 tu, dia tak mandi. Dah suci tapi dia tak mandi hadas hari ke-11 ni. Dia tak mandi pada hari ke-11. Macam mana? Tak mandi hari ke-11. Macam mana? Dia puasa tapi dia tak mandi. Maka puasanya sah 10 hari tu kalau ikut qaul al-laqti, walaupun dia tak mandi. Kerana mandi wajib bukan salah satu daripada syarat sah puasa. Okey. Itu pun biasa orang tak buat lah. Hari ke-11 tu biasa orang mandi dah. Habis. Kalau faham dalam masalah haid, sangat mudah nak faham dalam masalah ni. Masalah nifas ni sama je. Perbezaan di antara haid dan nifas. Berikut adalah beberapa perbezaan hukum yang terkait antara haid dan nifas. Haid sekurang-kurang 24 jam. Nifas sekurang-kurang sedetik, satu lahzah, seperludah, 1 saat. Haid sebanyak-banyak 360 jam. Nifas sebanyak-banyak 1440 jam. Maksimum dia nifas. Apa lagi perbezaan dia? Perbezaan haid dan nifas pasti menggugurkan kewajipan solat. Dengan datangnya haid mesti ada solat gugur. Paling kurang pun 5 waktu. Sebab sekurang-kurang 24 jam kan, pasti gugur kewajipan solat. Nifas ada keadaan yang tidak menggugurkan kewajipan solat apabila darah tu sekejap. Jika darah nifas keluar sejam pada waktu malam, katalah pukul 9 malam, keluar nifas sejam je, pukul 10 dah berhenti, maka tak menggugurkan kewajipan solat. Tak menggugurkan maghrib, sebab maghrib waktu tu tak bersalin lagi.
tak menggugurkan isyak, walaupun isyak tu dah bersalin, tapi darah nifas sejam aja, pukul 10 dah berhenti darah. Maka tak menggugurkan isyak. Jadi, ada keadaan nifas tidak menggugurkan solat. Ada keadaan. Kemudian, berkaitan dengan baligh, iddah dan istibra'. Haid ni dia akan ada kena-mengena dengan baligh. Baligh ni maksud baligh lah. Bila datang haid boleh jadi baligh. Maksud dia ada kaitan dengan baligh. Bila dia ada kaitan dengan baligh, automatik dia ada kaitan dengan kewajipan solat, kewajipan tutup aurat, kewajipan puasa, ada kewajipan tu. Bila sebut baligh. Dan bila berkaitan dengan haid juga, dia ada kaitan dengan iddah. Jika diceraikanlah. Iddah. Maka ada iddah 3 kali suci, salasata quru, 3 kali suci. Jadi, bila sebut haid, dia ada kaitan dengan baligh, dia ada kaitan dengan iddah, dan istibra'. Dia ada kaitan dengan istibra'. Iaitu kosong penentuan kosongnya rahim daripada benih suami terdahulu. Istilah istibra'. Macam mana pun nifas, bezanya tidak berkaitan dengan perkara tersebut. Tidak berkaitan dengan baligh. Nifas tak ada kaitan dengan baligh. Nifas tak ada kaitan dengan iddah. Nanti kita akan bahas, kita akan baca bawah tu. Nifas tak ada kaitan dengan istibra'. Tak ada. Sekejap lagi ada penerangan jelas di bawah. Yang keempat, perbezaan di antara haid dan nifas adalah haid tidak berkaitan dengan kelahiran atau keguguran. Macam mana pun nifas berkaitan, ada kena-mengena dengan beranak, dengan keguguran, walaupun berupa alaqah dan mudghah, berupa darah ataupun berupa ketulan daging, berupa ketulan darah iaitu alaqah ataupun berupa ketulan daging. Itu sedikit perbezaan lah. Sedikit perbezaan. Baik. Maklumat tambahan. Sedikit maklumat tambahan. Berkaitan dengan iddah, istibra' dan keguguran. Iaitu, perbezaan antara haid dan nifas adalah haid akan berkait dengan iddah, iaitu tempoh 3 kali suci daripada haid. 3 kali suci daripada haid. 3 kali suci daripada haid. Okay? 3 kali suci daripada haid. Selepas berlakunya perceraian, untuk memastikan rahim kosong daripada benih suami terdahulu bagi mengelakkan syubhah dalam penentuan nasab. Jadi, haid dan nifas dia berkait dengan iddah, iaitu tempoh 3 kali suci daripada haid. Jadi ada kena-mengena lah. Apabila dia diceraikan, maka bermula saat diceraikan, iddah dia adalah 3 kali suci daripada haid. Jadi maknanya haid ada kena-mengena dengan iddah. Itu je nak beritahu. Kenapa iddah ni perlu? Bagi memastikan rahim tu kosong daripada benih suami terdahulu. Manalah tahu, jika benih tu boleh duduk lama sikit dalam rahim, kemudian dia kahwin lain, kemudian berlaku persenyawaan benih suami lama yang lama duduk dalam rahim, kemudian lahir anak, anak ni macam suami terdahulu. Apa cerita? Apa cerita ni? Ini macam suami lama punya muka suami lama, rambut kerinting, contoh lah. Takut jadi masalah lah pula. Maka kerana tu istibra' ataupun kita panggil nifas sangat diperlukan
Malah sehingga 3 kali suci daripada haid. Mana yakin sungguh suci. Maksudnya haid suci. Barulah boleh kahwin lain setelah 3 kali suci daripada haid. Barulah yakin kalau mengandung pun anak tu benih suami baru. Tu. Okey. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri daripada kahwin lain selama 3 quru. Okey. Itu kalau haid. Itu kalau haid. Nifas pula macam mana? Manakala darah nifas tidak berkait dengan iddah, kerana dengan kelahiran sahaja dapat memastikan rahim telah kosong, yang akan menamatkan iddahnya. Yang akan menamatkan iddahnya. Maknanya, jika dia ni bercerai dalam keadaan mengandung, lepas bercerai-cerai, kena talak, terkejut, sedih, tension kena cerai ketika mengandung, keguguran. Dia sama ada keguguran ataupun melahirkan. Samalah. Keguguran tu maksudnya melahirkan mati, melahirkan anak mati. Itu kalau keguguran. Melahirkan juga, tapi melahir anak mati. Kalau melahirkan anak hidup, kita panggil bersalin. Sebenarnya melahirkan anak mati ke melahirkan anak hidup ke, dua-dua dinamakan beranak lah, melahirkan. Jadi kemudian mengandung kena cerai dan terkejut, tension sebagainya, gugur ataupun melahirkan, beranak terus. Mungkin 6 bulan ke kandungan, mungkin 7 bulan ke, ataupun gugur, mungkin baru 3 bulan ke, 4 bulan mengandung, 4 bulan mengandung, lepas tu gugur. Kena cerai, lepas tu gugur. Maka habis iddah pada waktu itu. Waktu tu juga, tu juga habis iddah. Dengan maksud, duduk dalam iddah tu, duduk dalam nifas tu, boleh kahwin. Duduk dalam doktor cuci kalau kata gugur ke, doktor buat DNC tu cuci. Kemudian tengok doktor tu pula tak kahwin lagi. Doktor tu pula, Allah, boleh tahan. Doktor tu pula kata simpati, kahwin lah, boleh kahwin terus. Tak ada masalah. Walaupun baru semalam je. Semalam aja bercerai, hari ni kahwin lain lah. Boleh. Dengan syarat hari yang kahwin lain tu hari bersalin atau gugur. Jadi maknanya dia macam seolah-olah iddah dia sehari je, sekejap je iddah. Jadi sebab itulah nifas tidak terkait dengan iddah. Ketika ada nifas pun boleh kahwin, tak ada masalah pun. Asalkan lepas dia bersalin, boleh kahwin, tak berkait pun. Malah dia akan menamatkan iddahnya. Walaupun lama, walaupun sekejap. Contohnya lama. Baru mengandung. Baru 2 tahu mengandung, baru sebulan, baru dapat detect mengandung sebulan. Kemudian kena cerai. Maka iddahnya sampai bersalin. Kalau 9 bulan, jadi iddahnya jadi panjang, iddahnya jadi 8 bulan. Kalau buatnya dia mengandung 2 tahun. Mazhab Syafi'i maksimum mengandung 4 tahun. Cuma kita sekarang ni doktor tak bagilah mengandung lama-lama, dia akan induce, dia akan paksa bersalin. Cuma kalau katalah katakanlah mengandung sebulan kena cerai dan melahirkan 2 tahun lepas pada tu. Maknanya dalam kandungan tu 2 tahun. Anak tu lahir-lahir lebat dah rambut. Anak tu lahir-lahir dah ada gigi dah. Katalah kejadian tu terjadi sebegitu rupa. Maka lepas melahirkan tu baru habis iddah. Maka iddah dia 2 tahun lah. 2 tahun lah. Jadi lapa mana pun. Jadi maknanya di sini nifas dia tak berkait dengan iddah. Dia akan menamatkan iddah. Iaitu kelahiran tu menamatkan iddah. Dengan melahirkan ataupun keguguran tamat iddah, maka keluar nifas. Jadi tak ada kena-mengena. Itu sedikit perbezaan. Itu cuma perbezaan. Okey.
Jika ditalak semasa dalam keadaan nifas, ni lain pula. Kalau katalah dah bersalin baru diceraikan. Yang tadi cerai dalam mengandung. Ini cerai dalam keadaan nifas. Dah berlahirkan baru cerai. Hendaklah menunggu sehingga 3 kali suci selepas keringnya nifas. Jika ditalak semasa dalam keadaan nifas, hendaklah menunggu sehingga 3 kali suci selepas keringnya nifas. 3 kali suci kena tunggu selepas keringnya nifas. Bukannya nifas, berhenti nifas, habis iddah. Tidak. Nifas tu tak kira. Kemudian berhenti, kemudian kena 3 kali suci. Iddah tamat apabila datang haid yang keempat. Sekejap. Jadi bab ni kita kena tulis sikit lah. Kena tulis sikit. Untuk kita, walaupun ianya tak berlaku, tapi manalah tahu sebagai, kalau takut-takut orang tanya kita ke, maka kita kena tahu juga hukum ni. Tapi kata apa benda, baru lahir-lahir terus kena cerai ni. Kan, lahir-lahir tu kena cerai. Mana tahu kalau macam dia tak mengaku anak dia ke apa ke, marah ke apa kan. Mari kita tengok. Okay. Kata bersalin. Dia bersalin maka keluar nifas. Lepas tu nifas berhenti. Bukan nifas berhenti, tak keluar nifas. Dan bila keluar nifas, kena cerai. Diceraikan. Kita ambil contoh macam ni lah. Ni nifas ni. Hari kedua diceraikan. Ditalak. Talak, cerai. Nifas masih lagi berterusan. Kemudian nifas berhenti. Kita ambil contoh 50 hari. Nifas berhenti. Hari ke-51 berhenti. Maka dari sudut mandi, dia wajib mandi lah kat sini kan. Mandi, solat semua. Kita bukan nak bicara bab mandi. Kita nak bicara bab darah berhenti. Berhenti kat sini. Hari ke-51 tak ada dah. Okay. Masih lagi walaupun dah 50 hari, 49 hari gitu, masih lagi tak kira satu suci. Tak kira lagi ba'idah dia. Kemudian suci. Kita ambil contoh. Suci 20 hari sampai 70. Lebih kurang 70. Suci. Hari ke-70 datang haid. Maka baru kira 1 kali suci. Baru kira 1 kali suci. Padahal hari ke-70 lah. Kemudian berterusan. Datang haid, kita ambil mudah kira 10 hari lah. Untuk mudah saya kira je sebenarnya. Kalau nak 7 hari ni kan payah nak kira. Saya letak lah 10 hari. Hari ke-80, suci balik. Nak mudah kira je. Dan darah terus. Kita ambil 20 hari juga nak mudah kira. Hari ke-100. Darah stop, darah berhenti. Bukan. Suci, darah keluar balik. Haid balik. Hari ke-100. Maknanya 20 hari kat sini. 20 hari suci. 20 hari suci. Datang haid balik. Maka 2 kali suci. Belum habis dah lagi. Dah 100 hari belum habis lagi. Kemudian sambung lagi haid sampai hari ke-110. Nak mudah kira je ni. Keluar darah haid. Apa pula? Silap. Suci, keluar haid sampai 110 berhenti. Suci, berhenti kat sini suci. 10 hari kan haid.
Mudah-mudah kira je. Kemudian sampai suci sampai 130. Hari ke 130. Ni suci dah ni. Tapi belum lagi 130 keluar haid. Haid balik 130. Maka kalau nak kira 3 kali suci dah kat sini. Kalau nak kira 3 kali suci. Tapi tak kira. Tak kira gitu. Kita sambung lagi. Jadi saya beritahu kenapa. Kemudian terus. Haid 10 hari. Untuk mudah kira. 140. Haid berhenti. Suci balik. Suci balik. Sampai 160. 160. Baru datang haid balik. Haid baru. Haid 160. Ni suci. Dia kan tulis macam ni baru senang kot. Sini haid. Gitu. Okey. Kalau nak kira macam mana Sekejap. Sekejap saya nak pindah sekejap. Okey. Oh, tak nampak 3 tu. 3 kali suci. Nampak? Okey. 3 kali suci. Yang sini, kalau nak kira, Sekejap. Baca dulu. Haid yang keempat. Ni haid yang pertama. Haid yang kedua. Haid yang ketiga. Haid yang keempat. Haid yang keempat. Boleh nampak? Haid 4. Maknanya suci kat sini kali keempat dah suci ni. Kalau kira macam tu lah kan. Okay. Haid pertama, haid kedua, haid ketiga, haid keempat. Maka tengok jika ditalak dalam keadaan nifas, hendaklah menunggu sehingga 3 kali suci selepas keringnya nifas. Tapi ni macam 4 aja. Sabar dulu. Okey. Iddah tamat apabila datang haid yang keempat. Haid yang keempat. Baru iddah tamat selama 160 hari tamat. Soalannya, kata 3 kali suci, salah satu quru', kenapa 4? Kenapa 4? Ni 4 kali suci ni. Kerana yang kata 3 kali suci itu adalah bila iddah adalah 3 kali suci, bermaksud 3 kali suci dari haid. Tu. Sebab tu ayat yang muka surat 105 tu elok ditandalah. Perbezaan antara haid dan nifas adalah haid akan berkait dengan iddah, iaitu tempoh 3 kali suci daripada haid. 3 kali suci daripada haid. Ingat tu. Jadi suci yang pertama ni suci yang pertama bukan suci daripada haid. Itu suci daripada nifas. Maka tak kira. Ini dipanggil hari ke-51 sampai hari ke-70 dipanggil suci daripada nifas. Sedangkan iddah adalah suci daripada haid. Jadi suci yang ini, yang kedua ni baru suci daripada haid. Sebab sebelum tu haid 10 hari 10 hari ni 70 sampai 80 haid. Kemudian suci. Ini baru namanya suci daripada haid. Sebenarnya ini suci yang pertama. Kemudian ini yang kedua ni adalah suci daripada haid yang kedua baru. Dan
suci yang ini adalah suci daripada haid yang ketiga. Cuma suci daripada haid yang ketiga, bila habis suci tu. Habis suci bila datang haid, maka haid yang keempat. Datang haid yang keempat, baru habis iddah. Itu maksud. Jadi maknanya walaupun suci ni dah 3 kali suci, tapi suci tu belum habis lagi. Suci tu habis bila datang haid seterusnya. Bila datang haid seterusnya, iaitu haid yang keempat. Kerana itulah haid, kena tunggu haid yang keempat. Malah maknanya dalam kes ni yang saya buat contoh ni, iddah dia adalah 160 hari. 160 hari yang iddah dia. Ya Allah, lama. Okey, mari kita tengok. Sambung lagi. Talak yang dijatuhkan ketika haid atau nifas tetap sah. Haid jatuh ketika haid pun sah, jatuh ketika nifas pun sah. Dan dikira talak tu ketika haid nifas ditalak. Tetapi hukumnya haram kerana ianya akan memanjangkan tempoh iddah. Tahu tak sebab apa? Faham dah sebab apa haram? Kerana tengok ni, iddah dia adalah 160 hari. Tak kesian ke? Kerana tu haram menceraikan ketika haid ataupun ketika nifas. Kalau ketika haid pun sama juga. Ketika haid tu tapi taklah panjang sampai 160 hari. Tapi kalau dicerai ketika haid pun lebih kurang sama juga, memanjangkan iddah. Contoh cerai ketika haid. Ni haid yang pertama. Sampai katalah 10 hari untuk mudah kira. Haid. Kena cerai hari yang kedua. Okey. Kena cerai hari kedua. Maka hari yang ke-11 suci dah. Suci. Sehinggalah, kita ambil mudah kira jugalah 20. Ini saya kira 20 hari suci. Kebiasaan orang perempuan bukan 20 hari suci. Kebiasaan orang perempuan lebih, kadang-kadang sampai 30 hari suci. Lagi 160 tadi lagi lebih lah. Ni saya nak kira untuk mudah kira aja. Saya ambil 20 hari suci. 10 hari haid, 20 hari suci. Kalau ambil 5 hari haid atau 7 hari haid, 30 hari suci. Lagi panjang iddah dia. Ni untuk mudah, saya nak mudah kira aja. Setelah 20 hari suci, keluar haid balik. Maka suci ni tak kira lagi. Belum. Kemudian haid. Kemudian keluar haid 10 hari sampai hari ke-40. Hari ke-40 suci. Kita ambil kat sinilah, sambung. 40 suci sampai 60 untuk mudah kira. Suci. Baru kira satu suci baru kira sini. Suci ni tak kira. Sebab dia diceraikan ketika haid, tak kira suci yang pertama tu. Kemudian datanglah haid 10 hari pula. Sampai 70 haid. Kemudian suci 80 bukan 70 67 haid. Kemudian 70 sampai 80 sampai 90 hari ke-90 suci. Ni mudah-mudah kira je ni. Maka baru kira 2 kali suci. Kemudian hari ke-90 tu datang balik, kita sambung sini 90. Datang haid balik sampai hari ke-100. Haid. Kemudian suci 120. Baru 3 kali suci. Dan datang haid balik. Datang haid kat sini hari ke-20, barulah salah satu qur'ah 3 kali suci. Dengan maksud kalau diceraikan ketika haid, maka iddahnya 120 hari. Maka memanjangkan juga
dalam bercerai ketika nifas, lagilah berdosa, lagi bapak panjang. Sebab nifas tu tunggu habis dulu. Kalau cerai dalam keadaan haid, panjang juga. Taklah panjang macam nifas, tapi panjang juga 120 hari. Sedangkan jika dia cerai ketika dalam keadaan suci, bukan haid, bukan nifas, maka pendek je dia punya iddah. Contoh, hari pertama suci, ini suci. Suci dia 20 hari. Cerai, hari suci, hari pertama suci, cerai terus kat sini. Talak. Maka dah kira satu kali suci dah kat sini. Maksudnya haid tak cerai lagi, sabar. Bila hari pertama suci je terus cerai. Okey, bila cerai, maka dah kira satu kali suci. Datang haid. Suci balik. 20 hari. Suci. Dah 2 kali suci dah. Okey. Kemudian datang haid balik. 50 sampai 60. Haid balik. Kemudian suci 60 sampai 80. Suci. Dah 3 kali suci dah. Dan hari ke-60 datang haid. Dah cukup dah. Boleh kahwin. Yahoo, kahwin lain. Okey. Sedangkan kalau bercerai ketika haid, tengok 120 hari. Iddah. Cerai ketika nifas 160 hari. Itu kau kira mudah-mudah. Mungkin boleh jadi 200 hari dalam masalah nifas ni. Kalau kira betul-betul. Kalau cerai ketika haid 120 hari. Iddah. Kalau cerai cara yang betul, dia panggil talak sunni, dia panggil. Maka iddah dia cuma 80 hari. Okey, kerana itulah haram, tu aja. Kerana tu yang saya tulis ni, muka surat 107 ni, 107 ni, mana ni? Talak yang dijatuhkan ketika haid atau nifas tetap sah dan dikira, tetapi hukumnya haram kerana ianya akan memanjangkan tempoh iddah. Okey. Seterusnya. Jika gugur hanya dalam bentuk alaqah, gumpalan darah, terdapat 3 hukum berkaitan dengannya. Mari kita tengok pula. Mari kita tengok pula. Jika keguguran hanya dalam bentuk alaqah, gumpalan darah, ada 3 hukum. Yang pertama, darah yang keluar selepas itu adalah nifas. Maksudnya kalaulah keguguran berlaku, ada gumpalan darah yang mana bidan kata, doktor kata, tabib kata, gumpalan darah ni kalau berterusan, kalau tak gugur, maka dia akan jadi anak. Kata bidan, kata tabib, kata doktor. Maka darah yang keluar selepas daripada itu adalah nifas. Okey, satu. Jika keluar dalam gumpalan darah, alaqah. Yang kedua, membatalkan puasa. Jika keluar keguguran alaqah tadi, gumpalan darah, maksudnya gugur gumpalan darah, maka dia akan membatalkan puasa. 2. Yang ketiga, wajib mandi hadas setelah suci daripadanya. Wajib mandilah hadas setelah suci daripadanya. Dengan maksud, jika keluar gumpalan darah, dan berhenti darah tu, maksudnya yang keluar gumpalan darah tu, maksudnya dia gugur lah, maka berhenti, maka wajib mandi. Ataupun jika keluar gumpalan darah
Dan lepas pada tu darah tu bersambung. Gumpalan darah yang kata nak jadi anak tadi, dan darah tu bersambung. Maka darah yang keluar selepas itu adalah nifas. Tak boleh mandi lagi lah. Bila mandi? Bila nifas tu berhenti, baru mandi. Itu maksudnya. Wajib mandi hadas setelah suci daripadanya. Jika keguguran dalam bentuk mudghah. Jika keguguran dalam bentuk mudghah, gumpalan daging. Biasanya gumpalan daging ni 4 bulan lah. 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas biasanya ada gumpalan daging dah. Yang tadi gumpalan darah, ni gumpalan daging, ada daging. Gugur dalam bentuk ada daging. Maka terdapat satu lagi hukum tambahan, iaitu berakhirnya masa iddah. Berakhirnya masa iddah kalau kena cerai waktu tu. Maksudnya ketika mengandung, kemudian diceraikan, kemudian gugur, ada gumpalan ataupun ada gumpalan daging, maka berakhirlah masa iddah dia. Sebab keluar anak kan, keluar anak. Tapi kalau keluar gumpalan darah, dia tidak berakhir masa iddah. Kerana kalau kita kata gumpalan darah tadi, dia masih belum jadi anak. Gumpalan darah ni tak jadi anak lagi. Belum jadi anak. Tapi mungkin akan jadi anak. Tapi kalau katalah daging itu dah jadi anak. Sebab tu ada beza. Walaupun gumpalan tu gumpalan darah, tetap juga darah yang keluar selepas tu adalah nifas. Tapi dari sudut menghukumkan berakhirnya masa iddah, kalau diceraikanlah, tak dihukum. Jika yang keluar tu tak ada ketulan, yang ada cuma gumpalan darah, tak dihukum berakhirnya iddah. Tak dihukum berakhirnya iddah. Mana tak boleh kahwin lain. Tak boleh. Jika diceraikan ketika mengandung, kemudian kemudian gugur tak ada keluar ketulan, maka tak berakhir masa iddah dia. Maka tak boleh kahwin lain. Sebab apa? Sebab ada hanya gumpalan darah, tak ada gumpalan daging. Bila ada gumpalan daging baru jadi anak, baru namanya anak. Jadi setakat gumpalan darah, ketika haid pun ada gumpalan darah juga. Gumpalan-gumpalan darah, ketulan-ketulan darah, kan? Jadi jika keguguran dalam bentuk mudghah, maka barulah berakhirnya masa iddah. Itu pun jika diceraikan ketika mengandung. Jadi maknanya sedikit perbezaan lah ada kat situ. Ada sedikit perbezaan di situ. Habis. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan masuk cara menyelesaikan kaedah penyelesaian jika nifas tu lebih 60 hari akan datang. Nifas keluar lebih 60 hari. Kan sebanyak-banyak nifas 60. Jika nifas keluar 40 hari lepas tu berhenti, semualah nifas. Jika nifas keluar 55 hari lepas tu berhenti, nifaslah semua. Jika nifas keluar 5 hari lepas tu berhenti, nifaslah semua. Selagi tak lebih 60 hari, tak lebih sebanyak-banyak nifas, maka yang keluar semua nifas lah. Macam mana kalau darah yang kata nifas tadi tiba-tiba keluar lebih 60 hari? Macam mana nak settle? Adakah 60 hari pertama nifas, hari ke-61 bukan nifas isyaddah? Tak. Penyelesaiannya ada pada muka surat 107. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.